Relax bro. Kembali kita ke episod 22 podcast Relax Bro. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Tanpa sokongan daripada rakan-rakan penonton dan pendengar, kami tak mampu untuk meneruskan ke episod-episod yang akan datang. Jadi seperti yang macam saya kata tadi, kita nak cerita hari ni topik-topik yang ada sedikit kaitan dengan politik. Dan topik yang kedua ni pun tak kurang hebatnya, bila mana YB Menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, YB Ngah Komeng, mencadangkan untuk Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO, yang mengatakan cadangan baik untuk pemeliharaan tradisi atau sama ada cadangan ini baik untuk pemeliharaan tradisi atau kita bermain dengan api. Yang ini yang kita rasa ada banyak komen-komen yang bercampur-campur, tapi komen tu berat kepada tidak bersetuju lah. Dan of course cadangan ni datang daripada menteri sendiri yang katakan dia bukannya khusus untuk Kampung Baru Cina saja, tapi kalau ada kampung baru, tempat warisan mana-mana tradisi kaum-kaum lain pun dia kata dia akan cadangkan kepada UNESCO. Itu yang dia kata. Yang akhirnya bila reporter tanya dia balik apa status cadangan beliau untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai satu tapak warisan UNESCO, dia pun kata saya tak nak komen apa-apa sebab saya rasa kenyataan saya disalah anggap. Dan saya anggap ia sudah selesai. Tak silap saya lah, itulah kenyataan dia. Dia juga ada mengatakan bahawa dia mengajak kepimpinan UMNO untuk sama menyertai aktiviti ni, namun tawaran ni ditolak. So saya tak tahu siapa tolak, tapi saya tahu ada satu penolakan yang jelas lah bila dia kemukakan cadangan ni. Yang ni saya bagi pada Dr. Fatul Bari kita lah. Saya tahu dia ada kawan baik baru, yang saya yakin dia amat berbangga bila ada satu kenyataan tu yang menolak. Sabar baik lama tak baik. Tak boleh sebut saja musik je jangan saja tu musik tak salah. Apa ni, pertama sekali kenyataan ini saya kira banyak kali dah kita sebut. Saya kira ini bom yang keempat. Lebih kurang. Bom yang keempat kalau ikut Tok Mak Maslan, dia punya statement dia cantik lah. Dia kata apa? Tak, maknanya serangan yang keempat lah. Serangan daripada siapa? DAP lah. DAP. Serangan dalam erti kata dia bukan serang UMNO, tapi kenyataan-kenyataan itu menyebabkan peluru tersebut dihalakan ke arah UMNO. Tapi Dok setuju ke yang ini bukan serangan pada UMNO? Macam mana? Dok setuju ke yang ini serangan bukan pada UMNO? Tak, ini serangan pada UMNO. Bagi saya ini serangan pada UMNO. Saya setuju. Ini serangan daripada UMNO. Maknanya saya setuju statement Tok Mak Maslan tu. Ini serangan kepada UMNO. Sebab apa? Sebab bila dia lontarkan pandangan, walaupun tu pandangan peribadi dia, walaupun dia niat tak niat nak serang UMNO, kita tak tahu niat dia. Okay? Katakanlah niat dia tak nak serang UMNO, tapi akhirnya apa? Akhirnya kita dalam coalition. Tu je. Walaupun kita telah jelaskan kepada rakyat, kepada orang kita kat bawah, kita sebenarnya dalam coalition ni dengan PH, Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Kita dalam PH dan kita tertakluk kepada 4 perkara asas. Selain daripada 3R, kita ada satu lagi hak-hak Melayu dan Bumiputera. Selain bahasa Melayu, selain raja-raja, selain agama Islam. So ini perkara yang tak boleh disentuh. So kita dah ada kesepakatan itu dalam Kerajaan Perpaduan. Dan kita akan pertahankan hal tersebut. Dan parti pun telah berikan green light. Sebab tu saya kena sebut apabila Susah Agung sendiri. Susah Agung sendiri kehadapan dalam isu ni sejak awal hari. Ini saya kena bagilah satu kredit kepada Susah Agung lah. To be fair. Saya tak setuju. To be fair. So jadi kena bagi kredit kepada beliau dan akhirnya saya difahamkan kata perkara ni berlalu begitu saja. Cumanya satu trigger supaya selepas ini perkara-perkara macam ni tolonglah. Sebab kalau kita buat macam ni, kita seolah-olah menyeru orang, memanggil untuk mengkritik kita. Come on, maki ai. Macam tu lah, macam tu maksud dia seolah-olah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak buat, kita tak trigger benda ni. Betul. Sebab tu kalau dalam Islam, kongsi kepada orang Islam pun, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri-ciri baik seorang Muslim itu, kita boleh ambil umum, seseorang Muslim dan siapa-siapa pula, meninggalkan benda yang dia tak perlukan. Benda ni tak perlu nak bangkitkan.
Kenapa? Kerana dia tahu bila dia bangkitkan, Mesti ada dia reaction. menggamit reaksi. Reaksi siapa? Reaksi orang yang kita ada kumpulan yang kanan, terlalu kanan. Ada kumpulan yang kiri, terlalu kiri. Okey? Kita UMNO ni kok mana pun parti kita ni ke Moderate. kanan. Betul, kita ke kanan tapi kita moderate. Moderate. Tapi bila dalam bab isu Melayu, Islam kanan. dan juga raja, kita ke kanan. Kita habis kanan. Kita habis kanan. Kira meta tu jadilah. Maksud dia menggamit sentimen. Kemudian dalam keadaan kita tahu bahawasanya penolakan Melayu kepada PH dan juga kepada BN dalam pilihan raya yang lepas cukup jelas. Dan pilihan raya negeri-negeri state cukup jelas. Walaupun kita cuba berikan pelbagai tafsiran pun, maksud pun, benda tu jelas. So, jadi kita mengharapkan bahawasanya coalition, kita terima, bukan kita tak terima, kita terima beberapa kepimpinan DAP pada hari ini dalam coalition kerajaan perpaduan. Kita terima hakikatnya. Sebab tu kita boleh bersama, bentuk kerajaan bersama. Tapi kita harap perkara-perkara ni jangan dicemari dengan sikap-sikap yang kurang matang. Itu je harapan kita. Kita tak nak benda ni berlarutan. Jadi kita penat, kita buang masa. Sepatutnya orang nak tengok apa? Ekonomi kita dibangunkan sekarang ni dalam keadaan yang harga barang, harga minyak, tax, kemudian ekonomi kita pelabur-pelabur asing duk lari, duk keluar. Ni dengan China pun tengah teruk. Dengan China pun tengah teruk, dengan China lah. China So jadi semua ni akan bagi efek kepada kita. Kalau kita tak berikan keutamaan kepada apa yang paling utama. Perpaduan ini menjamin kerja hasil kerja yang baik untuk pembangunan negara kita. Jadi itulah harapan saya. Saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang telah bersuara dalam isu ni. Bukan soal. Satu lagi saya nak tu, orang Cina pula jangan terasa kata kita macam orang kata apa, sikap kita yang diambil ini adalah satu reaksi benci orang Cina dalam negara. Tak, itu salah. Itu tak betul. Okey, dia macam ni lah contoh di China ataupun di Indonesia. Siapa berani pergi ke Indonesia nak buka sekolah jenis kebangsaan Cina? Try lah. Agak-agak apa reaksi orang Indonesia? Dia macam itulah keadaan dia. Kita bercakap dalam situasi yang macam tu. Sikap kita yang menggamit, bukan kerana benci. Saya yakinlah 100% respon orang Melayu dekat bawah ni bukan kerana dia benci orang Cina. Tak, kita berkawan, kita hidup, orang Cina hidup dalam komuniti kita. Meniaga kita makan di kedai Cina, kita beli barang di kedai Cina, meniaga dalam kawasan kita, meniaga semua tu dengan orang Cina pun. Tak ada tinggal pun. Cuma isu ini ada menggamit sensitivity. So kita kena hati-hati. Saya setuju, Dok. Benda ni macam Dok kata lah, dia bom yang keempat pada UMNO. Macam saya kata, sebenarnya ini adalah satu kenyataan yang bukan tak bertanggungjawab, tapi dia tak ada konsensus. Dia tak ada konsensus. Saya tak kata kenyataan ini tidak bertanggungjawab sebab dia menteri. Sebagai seorang menteri, dia ada hak untuk mengutarakan cadangan-cadangan polisi. Cadangan dia nak menjadikan Kampung Baru ni sebagai tapak UNESCO ni cadangan polisi. Jadi for him maybe it's a good policy. It's a good policy untuk memelihara sesuatu sejarah, tradisi. Okay, dari pandangan mata dia, kaca mata dia. Tapi dia bukan satu pandangan konsensus. Sebab dia kena ingat, kita mewujudkan kerajaan ni bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional, dah pasti isu-isu sebegini perlulah dapat konsensus dulu. Betul. Dia takkanlah tak ada intelijen langsung yang nak menyatakan, kalau aku buat kenyataan ni, okay, akan ada reaction daripada orang Melayu. Kalau aku buat kenyataan macam ni, okay, akan ada orang-orang di parti sebelah sana ni akan menangguk dia yang keruh menjadikan ni isu-isu politik. Takkanlah tak ada intelijen tu. Dan saya rasa benda ni, dia bukan nak cakap saja pun dah tak boleh cakap saja dah. Dia seolah-olah memang plannya nak bunuh UMNO. Plan dia macam nak bunuh UMNO dah. Kalau nak tanya saya lah. Sebab apa? Bila you buat kenyataan ni, orang Melayu akan marah. Bila orang Melayu marah, ada dua parti je yang boleh nak kena react. Amanah, UMNO. Amanah tak banyak cakap masa tu. Amanah dia bising masa Nick Alin. Dia defend untuk Nick Alin, dia kata jangan menghina mahkamah, jangan menghina keputusan mahkamah. Itu Amanah buat itu. Nampak? Tapi isu ni tak ada. Isu yang dikeluarkan oleh DAP ni tak ada. Jadi tak tahulah kenapa Amanah tak cakap kan. Tapi UMNO kena cakap lah. Bila UMNO kena cakap, then seolah-olah
You memaksa UMNO duduk dalam satu kedudukan yang sukar. Sukar. So macam mana you nak kita mempertahankan polisi kerajaan? Dalam masa yang sama, you tak bagi chance langsung kat kita untuk bernafas ni. PRN 2023. 6 negeri. Kita dapat 35% je undi Melayu. 35%. Bermaksud 65% pergi kat Perikatan Nasional. You rasa kalau you buat macam ni, keep on doing this, kita boleh dapat berapa? Itu belum cerita lagi ahli-ahli parti kami UMNO ni, wahai pemimpin DAP, yang duduk atas pagar 50-50 ni. Yang 50-50 sebab apa? Takkanlah kita nak duduk dalam parti UMNO ni lagi. DAP buat macam ni pun kita nak duduk lagi ke kat sini? Ya. Boom, pusing pergi support parti lawan. It's not easy. Kita dalam keadaan yang sangat sukar dan DAP is not making it easy for us. Sebab tu saya kata banyak kali, don't be part of the problem. Kalau you betul nak memastikan kita boleh bekerjasama, kita dah boleh terima you jadi rakan kongsi. Dalam keadaan apa, saya tak nak komen lah. Sama dia terpaksa ke atau dipaksa ke, saya tak nak komen. Itu keputusan yang dibuat oleh kepimpinan. Itu kita hormat. Tapi kita dah boleh terima untuk duduk bekerjasama dengan DAP ni. Don't make it difficult. Sebab saya secara peribadi pun rasa, saya tak boleh nak deny kekuatan DAP. Dia ada 40 lebih kursi, 40 kursi. Lebih strong dari kita. Bukan bermaksudnya orang tak sokong dia. Bermaksudnya rakyat juga memilih DAP. Tapi rakyat juga memilih kita. Cumanya, kita punya voters base kita Melayu. Betul. Kalau kita tak boleh nak mempertahankan kepentingan orang Melayu, walaupun kita tidak menidakkan kepentingan bangsa-bangsa lain, how can we work together? Sebab apa? Ini satu saya nak juga sentuh, Dok. Sebab bila kami dah buat keputusan melalui Presiden untuk teruskan bekerjasama sehingga PRU ke-16, orang Melayu dah buat keputusan. Sama ada nak menyokong kita atau menyokong Perikatan Nasional. And katalah kita assume orang Melayu dah buat keputusan untuk menyokong Perikatan Nasional. You have to allow us to build our strength, membina balik kekuatan kita untuk mendapatkan balik undi-undi orang Melayu. Betul. And this is not helping. Definitely this is not helping. Tak ada ke polisi yang lebih baik you patut buat? Contohnya, hari ni saya baca berita, harga sewa rumah mungkin akan naik. You Menteri KPKT, you buatlah undang-undang akta sewa. Ni isu diskriminasi kaum nak sewa. Ada yang tak boleh bagi sewa kat orang India, ada orang Cina tak boleh bagi sewa orang Melayu, orang Melayu tak boleh sewa orang Cina, orang India tak boleh sewa orang Cina. Ini semua pun masalah patut diselesaikan. Ada banyak lagi isu penting nak selesai sebagai menteri. Dan kalau you tak boleh buat, bagi orang lain lah buat. Itu je bagi saya. Senang. Jadi itu pandangan saya, Dok. Kalau Dok ada nak tambah, kalau tak ada mungkin kita akan berhenti untuk satu lagi topik politik yang orang kata evergreen lah. Evergreen. Kita kembali selepas ini. Relax bro.